Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam semua sahabat-sahabat. Okey, malam ni malam Jumaat. Semoga kita semua apa yang kita buat amal ibadah malam ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya. Okey. Okey, malam ni kita akan melukis pola kebaya kelepet atas permintaan ramai sahabat-sahabat semua yang nak pakai kebaya tahun ni. Tapi Nurul rasanya takut badan makin naik, muka makin tembam. Aduh, kena buang jauh-jauh nak pakai kebaya. Tadi dah try pakai 2-3 baju dah tak muat dah. Ni dah selalu live baru nampak muka sendirilah makin naik. Jerawat naik, semua naik, makin tembam muka. Okey, yang mana teringin nak pakai kebaya, malam ni Nurul akan kongsikan cara buat kebaya kelepet ataupun kebaya tradisional yang ada lipat dekat depan tu. Kenapa ni kedap-kedip ni? Dek, kenapa handphone Umi ni gelap, Dek? Kenapa handphone ni gelap? Brightness. Apa tu? Dia macam mana tu? Cerahan. Tak, dia gelap. Kenapa gelap? Mana gelap? Apa ni? Ni dah tekan macam-macam. Apa benda N? Dia gelap. Nah, Lepas tu nanti gelap lagi. fokus. Tu perlu fokus tu. Jangan tekan-tekan lagi. Kita bukan pandai sangat pun. So kedap-kedip lah dia. Okey. Ini kita buat baju. Baju ni nampak macam besar sikit lah. Ni yang customer punya. Kebetulan ada ni baju kebaya tradisional. Dia punya bahu 16.5, dada 43, labuh ketiak 17, siap nanti 19, pinggang 39, punggung 46, labuh 40. Okey. Tak apalah, Nurul potong baju customer. Sambil tu kita share dekat sini kan, supaya kawan-kawan lain pun boleh buat yang mana teringin nak pakai baju kebaya raya ni. Pakai baju kebaya, lepas tu basuh pinggan duduk rumah je. Okey. Nampak tu. Okey, nampak dekat sini bersepah-sepah, abaikan je, tak apa. Fokus pada apa yang Nurul nak sharekan ni. Sebelah tu mana ni? Tapi apa mana? Tapi tu. Kau cakap kuat nama dia tadi masuk dalam dah masuk. Tempat suntik tu. Okey, kita buat kebaya kelepet ni. Kalau orang yang dah pandai buat kurung moden, dia tak ada masalah sebenarnya, lebih kurang sama je. Cuma dekat bahagian dia punya kelepet tu dia yang lain. Okey, yang mana dah faham baju kurung moden, senang je dia nak manipulasi pola tu. Nak jadikan dia kebaya, nak jadikan dia jubah, semua basic dari kurung moden. Yang baju yang Nurul pakai ni, yang dekat luar ni pun basic dia kurung moden. Nurul modify ni kain chiffon biasa je. Nurul buat macam ni. So sebenarnya baju yang dekat dalam ni dia dah berbentuk badan. Kita cover lah dengan ni macam cardigan.
Ni lebih kurang lah. Cuma dia ala kebaya moden. Tapi kita buat labu. Ini basic dia kebaya kurung moden juga. Yang kebaya pun sama. Basic dia kurung moden juga. Jadi kena fahami betul-betul kurung moden tu. InsyaAllah lepas tu boleh buat semua baju. Okay, sekarang kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak. Okay, untuk first kita tinggalkan dulu dekat atas ni dalam 4 inci. Ini ukuran dia bahu 16,5, dada 43, pinggang 39, punggung 46. Labuh baju depan tu 40. Okey, ngam-ngam dah ni. Okey, yang pertama kita nak buat nanti klepet dia tu terpulang pada kita lah, nak buat besar dia 1,5 inci ataupun 1/3 suku. So untuk sekarang ni Nurul akan buat dia punya klepet depan tu 1,5 inci. Okay, 1,5 inci. Kita lebihkan dekat sini 4 inci setengah lah. 4 inci setengah. 1,5 inci kita kalikan 3. Kita buat lebihan dekat sini 4,5. Okay, kita lebihkan dulu sini 4,5. Okey, kemudian macam biasa kita buat bahu bagi 2, 16,5 so 8 suku. Kita buat dulu. Ini kita ulang lagi basic kurung moden. 8 suku, dia punya ketiak 17. 17 bagi 2, 8,5. Kita turun dulu 8,5. Kita buat garisan. Kemudian bahu ke pinggang depan 16 inci. Ini kita buat pola bagian depan dulu. 16 inci. Kemudian turun lagi 8 inci punggung. Okey, nampak tak? Ini bahu. Kemudian ini dada, pinggang, punggung. Okey, yang garisan ni kita tarik dulu macam ni. Okey, untuk baju kebaya kita perlukan ukuran bahu ke dada.
sebab kita nak buat ini dia beza sebab garisan belakang dia ada 15 inci. Yang bahu ke pinggang depan 16, jadi beza 1 inci. So kita nak buat dart dekat ketiak. Nak buat dart dekat lubang ketiak tu. So kita perlukan ukuran bahu ke mercu dan mercu ke mercu untuk baju kebaya ni. So Nurul dah dapatkan bahu ke dada ataupun bahu ke mercu dari customer ni ada 11 inci. Okey, ukuran bahu ke dada ni kita kena ukur dari ukuran dari bahu customer sampai ke puting susu tu. Kita kena ukur dia. Kemudian dari garisan ni dia dalam buat pola ni dia macam-macam teknik. So dalam yang first Nurul kongsi tu lain cara, yang ini dia ada beza lah sikit-sikit. Tapi lebih kurang sama. Tapi dia ada macam-macam teknik kita nak buat baju tu, nak dapatkan lubang ketiak, nak dapatkan dada dia, ada macam-macam cara lah. So kita buat dada bahagi 4. Dapat 10 3 suku. Kita boleh letak dekat sini, boleh juga dekat sini. Sama je, nanti dia lubang ketiak dia dekat atas ni lah. So dada dibahagi 4, 43 bagi 4, 10 3 suku. Kelonggaran dia 3 suku inci. Kelonggaran 3 suku. Customer ni dia tak nak sempit-sempit sangat baju. Dia nak longgar-longgar. Dia tak nak dart depan. Walaupun dia tak nak dart depan, tapi sebab dia dada dia berisi, so kita kena juga ambil bahu ke dada untuk kita dapatkan buat dart sisi. Supaya baju tu nampak lagi cantik lah. Kemudian pinggang 39 bagi 4, 9 3 suku. Okey, yang ini dia nak nampak longgar lah, dia tak nak nampak. Ini customer ni agak berperut orang dia. Dia nak nampak longgar sikit lah. So kita tambahkan 1 inci. Cukup 1 inci sahaja sebab tak nak dart depan. Dia memang nak longgar. Kalau boleh dia nak masuk sikit je. Dia kata dia nak kalau boleh macam ada bentuk sikit je. Tapi Nurul tak adalah buat apa sangat. So kita tambahkan 1 inci untuk kelonggaran dia. Kemudian punggung 46 bagi 4, 11,5. Okey. Punggung bahagi 4, 11,5. Ni sebab baju nak kembang. Jadi dekat bahagian punggung ni Nurul tambah lebih sikit. Nurul tambahkan dia 1,5 inci. Sebab nak baju kebaya tu kembang. Okey, kita garis dulu macam ni. Labuh tadi 40. So 40. Bahu ke pinggang tadi 16, 40 tolak 16, 24. Okey, sebab tadi kita dah ambil ukuran ni sebab dia tak sama ukuran depan dengan belakang. So kita ambil dari pinggang ke bawah ni 24 inci. 24 tu dia dah, itu labuh 40 bahagian depan sampai ke yang tajam tu. So kita kena, untuk tajam tu Nurul ambil dalam 4 inci. So kena tolak 4 inci. Kita ambil 20 je. Okey, sebab dia nak 20 labuh tu 40 sekali dengan dia punya tajam tu kan. Baju kebaya ada yang tajam tu. Yang tajam tu boleh kita ambil dalam 3,5, 4 ataupun 5 inci. So untuk baju ni Nurul ambil 4 inci lah.
Kita ambil 4 inci. So kita ukur dari sini ke sini 40. Tapi kita tolak lagi 4 inci kita untuk dapatkan yang punya tajam tu. Okay, yang ni sebab nak kembang, nak kembang baju. So kita kembangkan macam ni. Sebab baju kebaya nak kembang. So kalau tak nak kembang, kita duduk sebelah ke bawah macam ni. Kalau tak nak kembang. Tapi ni nak kembang, kita kena kembangkan lah. Yang ni kita hubungkan dalam macam ni. Okey. Kemudian kita buat lubang ketiak. Okey, boleh nampak ke? Okey, untuk kelebaran ni ambil dalam 3 inci leher, kemudian ini turun macam biasa 1 inci. Untuk leher ni sebenarnya ada teknik dia. Dia bagi-bagilah. Kena ukur lilit leher dulu, kemudian dibagi 6. So selalunya dapat dalam 2/3 ataupun 3 inci. Tapi kan customer kita ni banyak yang pakai tudung yang apa, jadi tak naklah leher tu tersempit-sempit sangat. Jadi selalunya memang Nurul ambil dalam Nurul jarang ukur. Sepatutnya kena ukur lilit leher tu semua, tapi Nurul tak pernah ukur. Nurul ambil dalam 3 inci je. Kemudian yang ni kita bahagi 2. Untuk garisan depan, selalu Nurul ukur juga dia punya garisan depan tu. Tapi kalau kita tak ukur, kita boleh masukkan dia pun 1 inci sudah memadai. Satu inci selalunya. Lebih kurang dalam 14 macam tu. Selalu orang masukkan dalam 3/4. Nurul lebih sikit, Nurul masukkan dekat sini 1 inci untuk yang bahagian depan. Kalau rajin, kalau baju memang nak fit betul, kita memang ukur lah dari garisan yang masa Nurul tunjuk tu. Tu yang bukaan depan tu memang kena ukur. So sekarang ni kita hubungkan macam ni. Jadi nampak dia punya apa, tangan tak berapa cantik, macam sempit. So kita turunkan sikit, kita tengok nanti macam mana. Kan tadi dia ukurannya dekat sini. Tapi macam kalau dekat sini kita tengok juga sesuai ke tak sesuai dengan badan. Kita boleh adjust lah. Bukan semestinya kita ada formula yang macam tu kita kena terapkan macam tu, tak. Kita boleh adjust. Sama kalau baju orang kita ni dia pakai baju tak nak ketat-ketat sangat. Kalau baju nak fit, baju pengantin, itu kena ikut formula dia betul-betul. So yang ni Nurul nampak kalau buat macam ni dia terlalu kecil, so Nurul turunkan sikit ke bawah. Okey, ini yang bahagian depan. Nanti kalau terbesar tadi kita boleh adjust, boleh anjakkan dia lagi. Okey, kemudian kita nak buat dart tadi. Bahu ke dada 11 inci. Kita dapat dekat sini. Walaupun kita tak nak buat dart, tapi kena ikutlah dia punya kena ambil lah ni untuk dapatkan nak balancekan balik. Sebab depan tu dah lebih kan dia 1 inci tadi. So kena ukur dulu dart ni. Mercu ke mercu tadi 8 inci, so dibagi 2 4 inci. Garisan pinggang, bahu ke pinggang belakang 15 inci. Bahu ke pinggang depan 16 inci. So kita kena samakan balik. Kena ambil 1 inci daripada yang depan ni, so kita ambil dari sini. Yang ni nanti sama ada kita buang ataupun kita jahit. Kalau kita buang dekat sini, so nanti dia akan kita buka dekat sini lah. Jadi dartnya akan ada dekat sini. Ataupun kita nak terus jahit dekat sini pun tak apa. Ini nak
nak buat ni untuk pada kurung moden pun boleh. Tak semestinya pada kebaya. Kalau kita buat kurung moden dia lagi cantik, lagi terletak. Dia macam ni. Okey, boleh faham? Okey, kemudian kita nak buat untuk kelepet. Kelepet yang untuk baju kebaya ni, Nura akan buatkan dia dalam 1,5 inci dia punya lipatan tu. Kita garis dulu ke atas. Mana? Tak ada, nanti nak cas. Okey, 1,5 inci. So kita ambil dari sini ke sini 1,5 inci. Kita ambil terus, gariskan ke bawah. So tadi kan ada lebih yang ni 1,5 inci ni. So kita nanti kita masukkan jadi dot. Kalau tak nak besar sangat, boleh juga kita buat dalam 2-3 suku. So tak adalah sampai besar macam ni. Kemudian tinggi untuk dia punya apa nama nak sebut ni, yang untuk dekat belakang leher tu kena sama dengan keruk leher bahagian belakang. So kita belum buat, kita boleh buat dekat sini dululah. Kita ikas dulu. Lalu dia masuk dalam 3 suku. Tapi dalam kebaya ni, Nurul tak nak dia macam dalam sangat, susah nanti nak jahit. Tak cantik. So kita turunkan sikit je, 0,5 inci yang untuk belakang. Kita ukur dulu. Yang ni sepatutnya kita buat dekat belakang nanti, tapi kita buat dulu. Kita kena ukur dia berapa. So dalam 3 suku. Nampak? So dalam 3 suku. Ukuran tinggi ni kena samakan dengan ukuran keruk leher bahagian belakang. So dalam 3 suku. Kita buat tinggi dia 3 suku. Dia selalu dalam 3 suku atau 3 inci macam tu lah. Okey, ini kita buat. So yang ini nanti kita akan jahitkan dot lah dekat sini. Nanti yang ini kita lipatlah macam ni. Yang ni bila kita dah jahit ni, kita lipat nanti semua. Kita lipat lagi ke belakang. Dia jadi macam ni. So nanti dia ada dekat sini. Ni kena masukkan dulu, nanti kita lipat. Kita lipat dalam 3 inci. Sampai ke sini lah. Ke 3 inci kita lipat. Kita lipat, kita iron cantik-cantik. Gambar tak clear? Ya ke? Ya ke tak clear? Dari tadi tak clear Macam mana? Jauh sangat ke apa? Nanti kita lipat macam ni. Nanti kita lipat macam ni balik. Lipat sampai ke garisan ini lah. Dia macam tu. Okey, tak nampak ke? Ini nampak dah? Okey, boleh Nurul ulang balik. Dia pola dia sama macam kurung moden biasa. Okey, kita ambil dulu ukuran bahu. Bahu dibagi 2. Okey, kita buat yang simple-simple je. Okey, kemudian turun dari sini ke sini. Ni lubang ketiak. Lubang ketiak bagi 2. Kita dapatkan garisan ni. Kemudian garisan yang ni lagi satu. Ini bahu ke mercu. Okey, bahu ke mercu kita dapatkan garisan yang ini. Kemudian yang ini bahu ke pinggang depan.
Bahu ke pinggang depan harus melalui buah dada. Selalunya kalau orang yang badan berisi, dia akan ada perbezaan, dia tak akan sama. Dia tak akan sama ada beza 1 inci ataupun 2 inci, pasti akan ada beza. So kita tak apa, biar beza sebab nanti kita akan top upkan, akan tutup dia dengan ni. Yang ini bahu ke pinggang depan. Okey. Kemudian yang ini dari sini. Yang ini dari sini, pinggang ke punggung. Selalu dalam 8 inci ataupun kena ukur lah 8 inci ataupun 8 inci setengah ataupun 9 inci. Itu tak sama. Kemudian labuh baju kita kena ambil dari pinggang ke punggung sebab dia tak sama kan. Kalau kita ambil dari sini ke sini, nanti dia akan beza dalam 1 inci sebab bahu ke pinggang belakang 15 inci, bahu ke pinggang depan 16 inci. Jadi nanti akan beza dekat sini 1 inci. So tak apa, biar dekat bawah ni dia sama, atas je dia akan lebih 1 inci. Tapi nanti atas lebih tu kita akan buang balik dari sini. Kita akan hilangkan balik ni, kita kasih hilang nanti. Okey. Yang ini baju tak ada dad. So dekat sini Nurul tambah kelonggaran 3 suku untuk dada, 1 inci untuk pinggang dan 1,5 inci untuk punggung sebab baju nak kembang. Dan customer ni tak nak baju, dia nak baju kebaya tapi tak nak ikut body. Dia nak loose je macam tu. So kita buat macam ni lah. Yang ini hanya untuk dapatkan, dan nanti kita akan buka dekat sini. Okey, yang ini nanti kita akan hilangkan dia, akan buang, kita akan tampal balik. Ini masa gunting besok lah saya akan tunjuk. Kita akan buat dad dekat sini. Okey. Kemudian untuk kelepet dia, kita nak buat kelepet. Yang ini, okey, kalau untuk kelepet ni dia ikut kita lah, nak ambil 1,5 ataupun 1/3 suku. So yang Nurul ambil ni 1,5 inci. Okey, ni 1,5 inci. So dekat sini kena ada 3 kali lah. 1,5 inci tu 3 kali. Sini 2, sini 1. So dia kena kalikan 3. 1,5 inci dikalikan 3 jadi 4,5. Kita lebihkan untuk kelepet ni 4,5. Kalau dekat sini kita nak buat 1/3 suku kan, kalau kita kelepet dia nak besar, yang kelepet ni nak besar, dekat sini kita kena lebihkan 5 suku inci. 5 suku inci. Pengiraan dia, kalau macam dekat sini kita kelepet dia 1,5, yang lipat tu kan ada yang kita lipat. Yang kita lipat ni, kan ni kita lipat nanti. Kita lipat, kita jumpakan sampai sini. Okey, ni yang Nurul masukkan. Lipatan ni kalau kita nak 1,5 inci. Okey, 1,5 inci. Yang ini kalau kita nak 1,5 inci, kita kena lebihkan yang ini 4,5 inci, 3 kali. Kain belakang saya pendek, silap buat. Ngam sekat punggung je. Ada cara lain nak sambung kain ke macam mana? Okey, ada cara. Tak apa, pendek-pendek tu boleh. Nanti kita boleh adjust. Banyak kejadian macam tu. Okey, nanti boleh WhatsApp Nurul ataupun masuk dekat Telegram, nanti boleh tanya. Okey. So kalau macam 1/3/4, kan ada sekarang ni jenis orang nak buat kelepet dia besar-besar kan. 1/3/4. Yang ni Nurul maksud. Okey, yang Nurul buat tadi 1,5. 1,5. Kita punya lebihan ni 1,5, 1,5, 1,5. 4,5 inci. Kalau 1/3/4, 1/3/4, 1/3/4, 1/3/4, 3 kali. So dalam 5 suku. Yang ini kita kena lebihkan 5 suku. Kalau nak buat yang besar ni 2 inci, kena dekat sini 6 inci. Dia macam tu cara dia. Cantik kan pergelangan. Ini kain lipat 2 sebab dia lycra. So kain lipat 2, lepas tu cantum je dekat sini. Baju Nurul baju orang malas banyak. Main cantum-cantum je macam tu. Ini pun lagi kelakar. Nak tunjuk sikit lah.
Nih, tengok nih baju Nurul. Ini baju nih kurung moden yang tak ada tangan tu. Just cantum sini, cantum sini, cantum sini. Jadi dua baju. Kan? So bolehlah tukar-tukar. Ada 5-6 warna Nurul buat. Jadi kalau ada baju kita, baju jubah yang sempit-sempit tu, kita cover lah dengan baju ni kan. Tak adalah nampak punggung kita ni kan. Dia macam tu untungnya jadi tukang jahit. Jadi kena belajar betul-betul baju kurung moden tu. Itu memang betul-betul basic. Kalau baju kurung tradisional tu itu just untuk baju tradisional je. Tapi kalau kurung moden, semua baju, kebaya, jubah, abaya, baby doll, baju ombak rindu, baju apa, semua basic dia dari kurung moden. Yang ini pun kan, kita boleh juga buat yang macam gigi buaya. Yang kita dah buat tu, kita boleh juga buat dengan baju ni. Lagi cantik. Tapi ni customer baju ni tak, kain dia sikit je dia bagi. Jadi tak bolehlah nak buat yang gigi buaya. Kalau tak, memang kita cantik sangat kita buat baju ni dengan gigi buaya. Kita buat labuh. Memang cantik. Okey, so dah boleh faham. Yang ini ukuran tinggi ni, ketinggian ni kena sama dengan keruk leher bahagian belakang. Kena sama. Kita ukur dulu ni baru kita naikkan. Ini tak ada formula dia. Kena sama. Tinggi ni kena sama dengan keruk leher bahagian belakang. Tu. So lebihan ni nanti kita buang. Dulu masa belajar dulu tak ada kita buang macam ni. Masa ini ilmu yang kemudian kita dapat. Nurul ada 3 guru. Ada 3 sifu. So dulu kita akan terus tarik macam ni lah. Kita akan terus buat macam ni. So dekat sini dia akan lebih banyak dekat sini. Tak berapa cantik dekat dada dia. So sekarang ni, yang ini nanti kita akan jahit lah. Kita akan jahit. Okey, boleh faham? So sekarang kita buat pola bahagian belakang. Okey, boleh faham ya? Okey, sekarang kita buat yang belakang. Yang belakang tu kita ikut sama je macam yang depan tu. Banyak untung kita kalau kita boleh menjahit. Sekarang jenuh dengan baju ni. Dari baju yang itu kita boleh potong, sambung, kita desainkan, kita boleh recycle. Kan? Dah kecil, kita tambahkan yang lain, dah jadi satu pattern. Baju jubah terpendek, kita buat ropol-ropol dekat bawah, dah jadi desain baru. Ada baju yang plain jubah lama-lama tu, beli kain batik viral RM10, boleh jadi baju cantik lain lagi. Banyak untung. Okey, kita buat bahu tadi. Kemudian dada tu berapa? 17, 8,5 turun. Yang ni sama je, tapi Nurul nak pindahkan lah. Kalau Nurul buat sendiri, Nurul buat satu pola je. Nurul hantam je satu. Okey, bahu ke pinggang belakang 15. Kemudian labuh tadi dari pinggang kita ambil 20 inci. Ini sama juga. Ngam-ngam sampai bawah. Nurul kena naikkan sikit lagi, tak boleh. Malas nak sambung kertas. So Nurul buat dekat sini.
Ini kita tak pakai. Kemudian 8,5. Yang tu tak cukup untuk labuh. Okey, yang ni pun kita tak pakai. Sorry banyak sangat ni. Bahu ke pinggang 15. Boleh ya? Boleh lah. Okay, buat pening kan orang ambil kertas lain lah. Pening aku tengok. Sorry, Nurul pun pening tengok banyak sangat dia punya. Ini pun tak cukup. Mana kertas lain? Bahu, kemudian lubang ketiak 8,5. Okey, kemudian bahu ke pinggang 15. Pinggang ke punggung 8 inci. Okey, labuh tadi 40, kita kena samakan lah. Tadi kita ambil yang ni 20, so yang ni pun kita ambil dari pinggang ke bawah tu 20. Dia kat ini pola yang advance lagi tu. Garisan dekat bahu tu ada 2 garisan. Yang bahagian belakang tu lebih tinggi lagi ke atas. Yang depan tu dia lebih turun lagi ke bawah. Jadi dia punya garisan bahu tu tak dekat bahu, dia agak maju ke depan dalam setengah inci. Tu yang pada advance lah. So pada yang ni basic kan. Kalau Nurul tunjuk yang tu nanti pening. So Nurul buat yang macam ni je. Macam penting basic dulu dah faham. Kalau basic dah faham, tengok yang advance tu senang je. Cepat faham. So kena fahamkan yang basic dulu lah. Okey. Kemudian yang ini tadi berapa? Yang ini tadi turun dalam setengah inci. Ada Nurul ni pelupa. 43 bagi 4 tadi 10. 3 suku. Ini sebab Nurul tengok tadi macam 10, 3 suku tambah 3 suku inci. Okey, ini 3 inci. Turun bahu 1 inci. Okey. Kalau pola yang advance, yang ini depan diturunkan lagi, belakang dinaikkan lagi. Dia tak sama. Depan tu turun dalam 1,5 ataupun 1/3/4. Belakang tu cuma turun 1,5 inci. Nanti pening kepala. So kita belajar yang basic je dulu dah. Faham yang basic, nanti kita boleh belajar yang tu. So yang ini dia punya garisan belakang. Garisan belakang tu sama dengan ni, tak ada lebih. Kadang-kadang kalau orang yang berisi tu kan, dia sampai ke sini.
Yang ni sama je. Buat macam ni. So dia ni turun 8 inci. Yang ni pun turun 8 inci. Kena samalah ketiak depan belakang. Kemudian yang ini 11 inci. Ini tak ada kelonggaran tadi. So yang belakang kita nak pakai dan kita kena tambah kelonggaran dalam 1 inci. Tak payah besar sangatlah, 3 suku. Okey, kemudian punggung tadi 46. Punggung. Okey, 13 inci kita ikut je. Bawah 16. Kita tarik je garis ni. Apa dek? Okey, untuk dart bahagian belakang ni dia ada macam-macam cara. Apa merah? Okey. Dia ada yang kita ukur daripada mercu ke mercu, kita teruskan letak 4 inci macam ni. Dia ada cara macam ni. Kemudian Nurul ada 3 guru, dia 3 lain-lain. Ada yang satu guru tu dia cakap dada bagi 2. Kan? Berapa dada macam ni? Terus dibagi 2 jadi dart. So bila kita tengok yang dada bagi 2 ni, yang dada kecil okey. Kan? Dada kecil okey. Tapi kalau dada besar sangat macam ni, dia nanti macam ke tepi sangat dia punya dart tu. So Nurul pilih yang inilah. Yang dari mercu ke mercu tu ada berapa? 8 inci, so dibahagi 2. So kita tak ada masalah, kita boleh je tengok mana-mana belajar dengan mana-mana apa semua, tapi kita pilih satu lah yang mana kita nak terapkan pada baju kita. Kan, dan kita dalam beramal juga, kita tengok mazhab, takkan semua nak campur-campur kan. Kejap Hanafi, sekejap Syafi'i, tak boleh lah macam tu. Okey, so yang belakang ni Nurul ambil dalam 5 inci. Atas dia ni dia boleh juga dia ada juga yang terus dia ke sini. Tapi Nurul ikut dia punya dada tu 11 inci kan. Sebab apa? Bahu ke dada 11 inci. Sebab kalau kita ikutkan terus ke atas macam ni, nanti dekat dada akan sempit. Bila dah jadi macam ni kan, dia akan sempit. So kita ikut, kita tengok dulu dia punya dada tu setakat mana. Macam tu. Kalau kita terus kita kepit sampai ke atas ni, ada juga memang cantik. Memang cantik kalau kita buat dia punya dart ni dia tinggi sikit, cantik terletak aje. Tapi kita risau bila kita dah jahit dekat sini, dekat sini akan jadi sempit baju. So Nurul kadang-kadang ambil dalam 4,5 macam tu lah. 4,5. Tak adalah dia kacau sangat dia punya dada tu. Sebab setiap apa yang kita buat dalam baju ni dia akan bagi kesan lah, bagi efek dia. So ni buat setengah inci kiri, setengah inci kanan. Okey. So yang ni tak ada kita naikkan, yang ni pun tak ada kita naikkan. Yang ni kita turunkanlah 1 inci. Kita turunkan 1 inci sampai ke sini. Okey, kemudian dia punya yang ini tadi Nurulkan setengah inci je. Sebab apa? Kalau dia terlalu melengkung, nanti masa kita nak cantumkan dia punya kelepek tu, susah. So
So kita ukur tadi kena dapatkan 3 suku. Ni dapat 3 suku. Memang kena ukur lah. Okey, sekarang kita nak tengok dia punya ketiak. Terbesar ke terkecil. So kita ukur dulu. Tadi ketiak dia 17 inci tu ngam-ngam. So kita kena dapatkan dalam 19 inci siap. Okey, kita kena ukur macam ni. Depan, belakang 10 suku. Sepuluh suku, so kita tambahkan terus dekat sini. Banyak sangat lebih. So kena naikkan lagi lah. Betul lah yang garisan tadi tu. Kan? So tadi dah terlalu banyak sangat lebih. So kita naikkan balik ikut yang asal dia lah. Pandai-pandai Nurul tadi turunkan dah terbesar dah. Jadi kita dah ukur tadi, tapi Nurul tak dengar apa yang ni. So kita naikkan balik lah. Ini kita cancelkan. Kenapa dia hujan Hujan ke? Oh, dah hujan. Alhamdulillah. Hujan malam Jumaat. Adik ada kain ke belakang tu? Okay, kita try ukur balik. Ni nampak memang macam kecil kan? Tapi kita jangan tengok pada kecil dia. Kita tengok pada keliling dia punya ketiak tu. Okay, kita ukur balik. Ukuran dia 17. 17 kena dapat 19. Okay. Dek, baju Umi di belakang, Dek. Ni 9,5. Tengok kain belakang. 9,5. Ni kita ukur ni. Ni dalam 20. Okey lah ni. Tak apa, lebih sikit. Kita ukur balik. Ambil dah baju Umi tu. Ukur balik ni. 10,5. Ni dapat 20. Okeylah, longgar 20. Sebab dia punya ketiak betul-betul yang Nurul ukur tu dia 17 inci. 20 okey. Memang longgar sikit lah. So 20. Kan? So kita kalau ikut dada. Tadi dada 10 3 suku. Berapa banyak besar dia punya ketiak dia. 10 3 suku. Duduk dekat sini. Tadi dekat sini pun Nurul buat. Jadi besar. Okey, nampak? Tadi kalau ada satu formula lagi kan untuk buat lubang ketiak ni, dia dada dibagi 4 kan? Okey, dada tadi dibagi 4, 10 3 suku. Sampai sini. Jadi memang masa pakai tu dia ketiak dia akan besar lah. Okey. Ni. Okey, sekarang kita buat tangan. Okey, kita akan buat tangan dekat sini. Okey, ni tangan dia, cara dia berlainan sikit. Hari tu Nurul tunjuk. Okey, ni kita ambil dulu yang bahagian tengah.
Okey, kita buat dulu bahagian tengah dia. Okey. Dia punya lilit tangan tu 15 inci siap, 7,5. Ini memang kita dah ukur siap-siap lah, 7,5. Ini ukuran lengan dekat sini. Lengan dekat sini 7,5, 15. Okey, ini 7,5. Lengan bagi 2. Okey, dulu pernah Nurul cakap daripada sini ke sini 4,5 inci kan? 4,5 inci. So hari ni sebab kita dah tentukan kita punya lengan ni berapa, so kita tak nak lari, kita guna formula yang lain. Tadi tu dia lubang ketiak depan dengan belakang kita campur dapat 20. Dapat 20, kita bahagi 2, 10 inci, tolak setengah inci, jadi dia 9,5. Okey, kita terus. Apa? Kita terus buat macam ni. Ini cara yang senang lah. Kita letakkan dekat sini pembaris ni. Lepas tu yang ini kita adjust sampai kita dapat ukuran yang kita nak. Okey. Tadi ukuran labuh ketiak, lubang ketiak depan tambah lubang ketiak belakang 20. Bagi 2, 10 inci tolak setengah inci. Okey, dapatnya 9,5. Ni kita dapat dalam berapa? 5,5 macam ni. Tapi tak apa sebab kita dah tak nak dia punya ni lari nanti. Kan? Sebab kita dah ukur 15 inci, tak nak besar-besar sangat. Okey, kemudian yang ni kita bagi 4 lah. 7,5. Ini 2 inci, 2 inci, 2 inci. Apa ni? Mana pembarisnya? Ni. Okey, ni kita buat. Yang ini dia masuk setengah inci. Yang ini naik 3 suku. Kan? Pembaris ni dia ngam-ngam je. Ini naik 3 suku. Ini naik turun setengah inci. Ini untuk yang depan. Okey, kita buat dulu macam ni. Ini depan, kemudian untuk belakang yang ini kita buat setengah inci. Yang ini kita ratakan lah. Ini yang depan, yang belakang. Okey, kemudian baru kita ukur labuh. Labuh tangan 22. Okey, kemudian nak ujung tangan tu kembang. Kita boleh masukkan macam ni sikit. Ini kita kembangkan. Sebab nak ujung tangan dia kembang. Okey, macam ni. Okey, kita ukur dia ni 15 cm. Bawah, dah ada ukuran ni 14 inci, 15 inci.
Okey, kita gunting dulu tangan. Okey, ini kita gunting yang dulu. Kemudian baru kita potong yang ni lah. Depan dia. Okey, so yang ini bagian belakang, ini depan. Okey, so baju dah siap. InsyaAllah besok pagi kita akan guntingkan dia. Okey, macam itulah cara kita nak buat kebaya kelepet. Itu sejauh pengetahuan yang Nurul ada lah. Dan selalu Nurul buat macam tu je, kecuali baju pengantin. Baju pengantin yang memang nak ikut body betul, nak macam yang tempat melekuk dekat belakang badan, ataupun dia nak kembang, ataupun dia nak mana, tu yang kita terapkan yang advance. So kalau macam customer dia nak yang longgar-longgar yang biasa-biasa, kita ikutlah. Dan kalau yang macam advance tu dia macam banyaklah dat dia kan. Kena buat princess, kena betul-betul dekat body ni betul-betul, tak ada lebih-lebihan kain. Dia pakai tu cantik je. Okey, insyaAllah besok pagi yang ini memang kain dah ada, kain customer. InsyaAllah esok pagi kita akan gunting. Lepas kita akan jahit. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh terus WhatsApp Nurul 01876179937. 01876179937. InsyaAllah kalau ada yang Nurul boleh tolong, Nurul akan tolong. Semalam tu ada Sabrina. Halo Sabrina. Dah gunting dah kain duyung. Sabrina semalam kesulitan dengan kain duyung. Nurul dah tunjukkan, semoga bermanfaat ya Sabrina. Buat dulu. Buat dulu. Kalau tak berani dengan kain yang buat dulu dengan kain batik. Kain batik lama-lama tu kan, potong dengan kain batik dulu. Kain yang lama-lama, yang kain yang murah-murah dulu buat. Kita dalam nak buat, nak capai kemahiran tu tak boleh sekaligus, kena banyak kali. Dulu pun Nurul masa buat tu banyak kali buat kesilapan. Tapi dari kesilapan tu baru kita tahu mana yang betulnya. Kalau tak pernah silap, kita tak tahu yang mana betul. Kan? Dia ni kemahiran ni dia unik. Dia tak macam matematik 1 tambah 1 2, dia tak. Kadang kita cakap macam ni, kita boleh, ilmu yang kita ada pada customer ni okey, kita terapkan pada customer lain tak okey. Dia macam tu. So kita belajar atas pengalaman. Kita boleh baca bahasa tubuh orang. Kita boleh tahulah kalau dia lebih dekat sini, kena lebihkan macam mana. Itu berdasarkan pengalaman lah. Kadang-kadang bila kita dah buat ikut formula yang betul, tapi dengan customer tu tak sesuai. Salam Cikgu ya, salam Nur Ayu. Hujan, kami baru hujan dekat sini. Alhamdulillah, Kelang baru hujan, turun hujan. Kain belakang saya pendek, silap buat. Okey, satu lagi Nurul nak dapatkan, nak bagi tips. Ada orang jenis yang dia punggung dia belakang tu sangat-sangat melentik. Bukan melentik, dia terlebihkan, dia macam tonggek. Tonggek. Ini kena pastikan bila kita ukur kain tu, kena ukur depan dengan belakang. Kena pastikan ukur dekat depan dengan belakang. Kena ukur depan. Kena ukur depan, kita ukur dari pinggang sini ke depan lah. Kemudian dari belakang kita kena ukur, kadang-kadang dia ni dia dalam tau. Selalu orang yang tonggek ni dia dalam dekat sini. So kita betul-betul ukur daripada ni, kena lalukan dekat atas punggung dia. Selalu akan ada beza dia dalam 2 inci. Kadang-kadang dekat depan tu dia dapat 35, tapi belakang tu dah 40. Tu macam mana nak adjust dia?
kita adjust lepas kita buat pola. Okey. Kita buat pola, tak boleh dia pinggang ni dekat tepi ni. Ni siapa tadi yang kain dia terlebih kain belakang dia pendek, tambah dekat bahagian atas tu, dekat punggung tu tambah tak apa. Kena buka dulu dia punya pinggang. Kita tambah. Okey, ni Nurul nak tunjuk. Ini pengalaman sangat-sangat banyak. Kadang-kadang kita tengok bila orang pakai, walaupun kain baju kurung, kain tu dia pakai, dia sama dia pakai, tapi dekat belakang ni dia tertarik. Dia naik macam ni. Dia naik. Ada yang jadi macam tu. So macam mana kita buat? Okey, ini garisan pinggang Alhamdulillah Aziz dapat. Nanti apa WhatsApp dekat Nurul lah, tunjuk yang dekat Nurul ya. Kirim gambar baju yang dah buat tu. Okey, kita buat ini untuk yang punggung dia terlebih dekat belakang tu. Ni kita buat garisan pinggang. Okey, kita kena ukur labuh kain. Labuh kain depan dengan belakang. Depan tu berapa? Dalam katakanlah 35, selalu dia macam tu. Tapi jangan bagi customer tunduk bila kita ukur. Tegur dia, suruh dia tegak macam ni. Sebab bila tunduk, waktu kita ukur, kadang customer tu nak tengok bawah kan. Bila kita tanya labuh kain, dia tengok ke bawah macam ni. Tapi bila tegak macam ni dah naik. Bagi dia straight macam ni. Okey, bagi dia straight macam ni. Kita kena ukur yang mana dia punggung dia tonggek belakang tu. Dari depan ni ukur sekali, kemudian dari belakang pun ukur melalui belakang tu. Ya Sabrina yang semalam. Hello Sabrina. Sabrina kena pastikan ukur yang belakang tu sebab punggung dia mungkin besar kan. Ukur daripada sini, jangan ikut dari tepi. Ukur dari belakang lalu dekat belakang punggung ni. Ini garisan pinggang kan, ini garisan pinggang. Ini kita ukur labuh depan. Okey, Nurul tunjuk. Ni labuh depan. Katakanlah 35. Okey, katakanlah 35. Kan? Kita buat labuh 35 macam ni. Okey, kemudian bahagian belakang tu dia tinggi. Kita tambah dekat atas ni. Tambah berapa dia? 38 ke? Kalau 38 kena tambah 3 inci. Kan? Depan 35, belakang 38, kita tambah 3 inci macam ni. Kalau depan dia 35, belakang dia 37, tambah 2 inci. Berapa yang dia punya labuh. Kemudian macam mana kita buat? Kita gunakan pembaris ni. Ini kena perhatian, kita gunakan pembaris ni. Ni Nurul pernah buat. Ini bukan teori, bukan hanya cakap, tapi Nurul pernah buat kain macam ni. Okey. Bila kita nak potong depan, yang ni kita lipat lah. Yang ni kita lipat. Yang ni kita lipat. Kemudian yang potong belakang, yang ni kena naikkan. Tapi ujung dia ni tetap sama. Okey, boleh faham? Okey, yang mana kain dia terpendek belakang tadi tu, buat, kemudian kena tambah. Tak boleh nak tambah bawah, tambah dekat atas. Tambah dekat kain dengan kain lain belakang, kemudian potong macam ni. Tepi ni tetap sama. Tepi belah sini tetap sama, tapi naikkan dekat punggung. Ini untuk belakang, depan yang ni. Ini depan, ni belakang. Ini bukan teori ataupun Nurul tengok orang buat dekat Facebook ke apa semua. Ni memang pernah Nurul buat sendiri. Ni memang Nurul ada buat kain yang macam ni. Terutamanya pada kain duyung lah. Kain duyung, kain lipat batik pun ada. Kena buat. Memang Nurul buat sendiri dan banyak kali Nurul buat. Memang masa bila siap kain tu, memang agak kelakar lah. Dia kelakar kain tu bila dah siap. Sebab kan belakang dia panjang. Tapi tak nampak sangat sebab dia dekat atas. So bila dia pakai, dia akan sama. Dia tak jongkit kain tu. Ada sebagian orang kalau baju jongkit bahagian depan, tapi kalau kain kebanyakan bila belakang apa tu dia tertarik belakang. Okey, nanti apa-apa ilmu yang Nurul sharekan ni tolong dibuat. Jadi ada lama-lama tu insya-Allah akan pandai. Okey, malam ni cukup sekian dulu. Insya-Allah esok pagi
Apanya, macam mana nak jahit? Kain ya? Yang kain tu lepas tu jahit macam biasa lah. Cuma dekat belakang tu kita tinggikan. Nanti kita pasang getah macam biasa. Yang lain sama semua, tak ada apa. Cuma dia belakang tu dia macam tinggi sikit. Okey. Nurul tak ada jumpa lagi customer macam tu. Tapi insyaAllah nanti bila-bila masa kita akan inilah. Okey, apa-apa rayu kalau ada masalah nanti boleh terus WhatsApp dengan Nurul 018761797. InsyaAllah 24 jam on. Tambah sekarang ni kan memang duduk rumah je tak ada buat apa. Nak menjahit terus pun boring juga, tak nampak muka orang kan. Tapi ini pun buat live ni paling kurang adalah engagement, adalah orang komen, dapatlah bercakap-cakap kan. Lagi bagus kalau ada kita boleh berborak-borak macam tu, hilanglah stres sikit. Okey, sekian dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum. Bye.